Tengku Razali mewujudkan PNB. Untuk membolehkan warga bangsa kita ni menguasai pasaran saham. Yang sekarang ni banyak syarikat-syarikat GLC tu, mereka sepatutnya berterima kasih kepada Tengku Razali Hamzah. Kerana beliau mewujudkan PNB ni untuk membeli saham. Dan saham-saham ini diagih-agihkan supaya mana orang Melayu ada can, boleh pinjam. Boleh memiliki saham ini, diberi bantuan melalui pinjaman daripada bank. Itu cara yang Muhammad Tengku Razali buat. Tapi apa berlaku? Selepas beliau tidak lagi jadi Menteri Kewangan, setelah beliau tidak lagi jadi berada dalam kerajaan, maka segala-galanya saya tak maulah menuduh. Tapi bagi saya tanya kat Tengku Razali, kalaulah dia kata kalau nak teras hati, dia kata saya harus rasa teras hati dengan Tuan Mahathir dengan Daim Zainuddin lah, dia kata. Usah. Dia mewujudkan, contohnya dia nak mewujudkan rangkaian makanan. Yang saya cakap tiap malam tu, saya kata kita perlu ada food bank. Iaitu bank makanan. Sebab pergantungan makanan kita dari luar ni. Jadi dia mewujudkan Pernas edar. Tapi akhirnya lingkup. Bila dia tak ada lagi dalam kerajaan. Ini gambaran sebenarnya. Jadi dia memikirkan soal aspek makanan. Dia bukan seorang pakar strategik dari segi keselamatan. Keselamatan itu urusan Tun Dr. Ismail. Orang yang banyak berdampingan soal-soal keselamatan dengan Tun Dr. Ismail lah, Kinggas, Allahyarham, Ghazi Syafi'i. Ini orang memang, mereka yang menjaga Kementerian Dalam Negeri adalah pemimpin yang betul-betul orang Perak kata pada orang. No tolerate. Allahyarham Tun Dr. Ismail, sewaktu Tun Tanam Kitikacon datang melawat ke Malaysia, waktu itu gerakan pelajar-pelajar di Universiti Melaya itu mengadakan unjuk rasa, demonstrate apa semua. Tun Dr. Ismail bagi tahu pada IGP. Masa itu IGP rasa Dr. Rahman rasanya. Bukan Tan Sri Hani Ahmad. Dia bagi tahu pada Ketua Polis Negara, dia kata tangkap. Jadi menteri dah bagi keluar arahan. Maka semua demonstran yang berada di sekitar kawasan Universiti Melaya tu, jalan-jalan dekat jalan Federal Highway, jalan daripada Subang Airport tu nak pergi ke Kuala Lumpur, lalu area Universiti Melaya tu, di situlah pelajar-pelajar Universiti Melaya mengadakan unjuk rasa. Jadi arahan Tun Dr. Ismail tangkap. Maka ditangkap semua. Lebih kurang pukul 3 petang, Ketua Polis Negara menghubungi Tun Dr. Ismail. Tun, dia kata, okey, kita dah tangkap dah semua yang menganjurkan dan terlibat dalam demonstrasi. Baguslah, dia kata. Put them in jail. At least 2 or 3 days fresh. Kata Tun Dr. Ismail masa itu kita ada akta ISA dan sebagainya. So, Ketua Polis Negara beritahu pada Tun Dr. Ismail, Tun minta maaf, kata, why? Among antara yang ditangkap, among the detainees is your daughter, anak Tun. Rupanya anak Tun Dr. Ismail waktu itu kakak kepada Taufik menuntut di Melaya. Dia juga terlibat dalam demonstrasi. So Tun Dr. Ismail kata, well, how many days I ask you to put him all the demonstrate? 3 days lah, okay? Semua mereka yang melakukan tunjuk rasa itu kita simpan 3 hari. What about your daughter? Put her 1 week. Seminggu anak sendiri menentang undang-undang ditangkap. Duduk behind the bar for 1 week. Ini cerita benar. Inilah macam mana pemimpin-pemimpin dahulu menangani masalah negara kita ni secara serius yang tidak meletakkan kepentingan diri. Tengku Razali tak pernah ambil satu sen pun gaji daripada BPM Putra. Tak ambil pun allowance daripada Petronas. Tak ada dapat gaji ratus-ratus ribu, tak ada. Sekarang ni CEO chairman Petronas ratus-ratus ribu. Jadi Tengku Razali kata kalau dah ambil duit bos orang ambil 100 ribu, 200 ribu, apalah yang dari tinggal pada Petronas. Sedangkan kita nakkan Petronas ni untuk memajukan negara. Dia menantang gaji-gaji besar ni. Sebab itu kalau saya tengok Tengku Razali, saya ketawa. Itulah kereta dia BMW buruk tu. Adalah BMW 5 Series rasanya. Kadang-kadang dia pergi semayang. Siapa nak sempat naik kereta, naik lah. Sempit. Boleh duduk 2 orang di belakang, dia depan dengan pemandu dia. Saya pun ketawa, tanya, Tok, aku. Orang tengok you ni hebat tu. Kenapa? Ni kereta ni pun lama sangat. Dia kata, boleh jalan. Masih lagi boleh pakai. Pakailah. Jadi ini teringat saya, kakak saya, kakak saudara saya, bekas ketua wanita UMNO Lumut, Dr. Azizah. Beliau pernah bekerja dengan Bank Negara di bawah Tun Ismail Ali.
Satu ketika Tun Ismail Ali ni, dia Gubernur Bank Negara, pegawai-pegawai je pergi ke rumah Tun Ismail. Dia tengok dalam rumah Tun Ismail tu ada kipas angin lama. Kemudian dapur dah buruk dan peti ais. Jadi tanpa pengetahuan Tun Ismail, pegawai ni di dalam Bank Negara ni pergi beli yang baru, letak ke rumah dia, ambil yang lama tu nak dilepuskan lah. Tun Ismail balik, dia tengok, mana datang ni? So isteri dia kata, ini you punya officer hantar dari negara. Dia panggil pegawai tu, kenapa itu kau? Siapa bagi arahan kamu tukar kipas angin ni? Siapa bagi arahan kamu tukar dapur ni? Siapa bagi arahan kamu tukar peti ais? Kan semua boleh pakai lagi. Ambil balik yang lama tu hantar. Yang baru ni sila ambil. Itu pimpinan dahulu dan Gubernur of Bank Negara Malaysia. Dan mereka seangkatan. Tengku Razali, Tun Ismail, Tan Sri Moha. So, these are the people yang berada bersama-sama dengan Tun Razak nak membangunkan negara kita, membangunkan ekonomi negara kita dan tidak meletakkan kepentingan diri. Sedangkan fikir kalau Tun Ismail, duit yang kita pakai, signature dia sign atas kertas mana pun lakulah. Lebih kurang begitulah. Sekarang, tapi bila kita lihat sekarang ni, Gubernur Bank Negara dah terlibat kelaga pula dapat itu. Dia tak ada. Saya ingat lagi adik Tengku Razali pernah berjumpa dengan saya. Dia Allahyarham Tengku Ismail. Dia Datuk, saya tanya dengan you sikit. Boleh. You baik dengan kuli ni, you ingat dia besok kalau jadi Perdana Menteri apa semua, dia akan tolong you ke? Tak ada. Saya percaya bahawa dia seorang bersih. Okeylah dia kata. You tahu dia kata. Apa dia aku? Dia kata, saya dulu, waktu Tengku Razali jadi Menteri Kewangan, saya ada tubuh sebuah syarikat kongsi. Ambil tender, nilai tender tu lebih kurang 120 juta ke. Untuk tak tahulah buat construction kat bawah semua. So, dia kata, okeylah. Memang dah masuk tender semua menang. Sebelum nak ditandatangani surat letter of award, letter pertawaran itu, yang menandatangani adalah Menteri Kewangan. Dia tengok, ini adik dia. Dia panggil adik dia. Sejak bila dia jadi kontraktor? Sejak bila you pandai buat rumah? Sejak bila you tahu buat jalan? Ni nama you adik ni apa hal ni? Itu apa jadi? Kontrak itu dibatalkan. Adik dia sendiri. Inilah orang yang tidak mementingkan soal kronik. Ini cerita benar. Boleh refer balik kontrak-kontrak yang ditolak oleh Yang Maha Mulia Tengku Razali Hamzah. Kerana itu melibatkan keluarga dia. Sebab dia kata, pertama sekali adik saya Menteri Kewangan. Yang kedua, dia mana ada latar belakang jadi kontraktor. Hanya kerana connection, maka nak bagi bersyarikat ni. Tak dapat. Ini pengalaman. Begitu juga, orang mungkin marah dengan saya. Saudara kata dah. Begitu juga pada Anwar Ibrahim. Ini cerita benar. Ini cerita benar yang saya alami. Waktu Dr. Mahathir melawat China, kita tinggal di hotel apa nama hotel tu. Anwar timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan waktu itu. Saya bapanya arwah Pak Ibrahim. Pak Ibrahim dulu adalah bekas ketua timbalan Menteri Kesihatan, tak silap saya. Dan dia mendapat award tanah di Sabah 150,000 ekar untuk buat ladang kelapa sawit atas nama syarikat IOI. Kerana waktu itu arwah Pak Ibrahim ni jadi chairman IOI. Setelah Anwar Ibrahim dapat tahu, dia telefon, boleh tanya dengan Datuk Syed Saleh Keluar. Datuk Saleh Syed Keluar waktu itu adalah Ketua Menteri Sabah. Ini cerita, saya bagi cerita malam beraya, tak baik bohong. Boleh tanya dengan dia. Orang Sabah boleh tanya betul ke tak betul. Anwar telefon dengan Saleh Syed Keluar. Dia kata, kau bagi pada pini syarikat ni pasal apa? Adakah kerana syarikat ini chairman dia bapa aku? Is it because the chairman of IOI is my father, so you award the 150,000 hectare of land to this company? Now I instruct you, tarik balik. Tarik. Jadi bila saya pergi ke China tu, saya duduk bilang, kata Pak Baib. Tu Pak Baib. Saya kenal lah. Kita wartawan. Pak Baib, mana minum ni? Pak Baib, apa hal lah? Mai sini ni. Pasal Pak Syihang lah. Aku nak pergi jumpa Dr. Mahathir. Awal lagu tu. Kita Pak Syihang lah. Dia telefon dengan saya. Aku dapat 150,000 hektar tanah di Sabah. Nak buat ladang semua. Dia batalkan. Aku nak merayu Dr. Mahathir lah. Ini cerita benar, saudara. Saya tak boleh berbohong. Macam mana saya nak berbohong kalau sesuatu benda yang fakta? Jadi, sebab itu saya katakan,
Kita negara kita ni ada pemimpin. Kita mengharapkan lepas bulan raya ni nanti ni, kita carilah pemimpin yang benar-benar ada dignity, yang ada integriti, yang benar-benar tulus, yang tidak lagi mahukan KKN, kronisme, nepotisme, korupsi. InsyaAllah negara kita ni kaya raya. Kita mampu untuk membina negara kita ni sehebat-hebatnya. InsyaAllah, saudara. InsyaAllah, saudara. Jadi besok nak sembahyang raya pagi-pagi, saya tak mau kacau saudara banyak dah. Sekarang ni dah 11 dekat pusat 12. So kita jumpa lagi malam besok. Kita tengoklah apa yang ada dalam pencerahan yang saya ada. Saya ucapkan kepada saudara, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kiranya saya ada menyinggung saudara, ampunkanlah saya. Setiap yang baik itu datangnya daripada Allah SWT. Sesuatu yang buruk itu adalah disebabkan oleh kelalaian saya ataupun kedaifan saya sebagai insan yang terlalu kerdil di sisi Allah. Sama-samalah kita bina negara kita. Ingat saudara, bumi ini milik kita. Kitalah yang harus mempertahankannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.